Okey, selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan membuat satu PowerPoint presentation ya, untuk tingkatan 4 yang akan naik ke tingkatan 5 pada tahun depan iaitu 2021 ya. Jadi cikgu guna format yang barulah. Ini Google Meet PowerPoint ya. Ada kreatif sikit ya. Tak selalu buat soalan kan, kerana ini saya merupakan lesson yang terakhir bagi tahun ini 2020 ya, iaitu pada 17 Disember hari Khamis. Jadi cikgu buat dulu, rakamkan dan buat letak dalam SMKTC KL EL2 banding sana ya. Jadi kamu boleh buka tengok. Baik, kita mula sekarang. Baik, semua boleh nampak skrin ini ya. Jadi kita mula sekarang. Okey, ini ialah tajuk yang cikgu nak presentkan ya untuk pagi ini, iaitu penatalan format baru matematik tambahan SPM ya, mulai tahun depan. Baik. Okey, jadi ini ialah isi ya yang cikgu nak sampaikan pada hari ini, iaitu pengenalan sekarang ada apa itu objektif mata pelajaran, apa itu objektif pentafsiran ya, kenapa nak belajar matematik tambahan ya. Ada ramai yang tanya. Itulah cikgu nak beritahu lah ya sekarang. Khususnya bagi murid yang baru ambil ya, kenapa nak belajar. Okay, termasuk anak saya ya. Okey, jadi sebelum kita mula, kamu sekarang ada di depan skrin, jadi kamu pada ada etika ya. Ini soalan dalam talian. Iaitu yang pertama, kena fokus. Lepas tu jangan main handphone ya, kena fokus dan baca habis apa yang cikgu nak sampaikan ya. Jadi nanti maklumat kamu baru boleh terima ya. Boleh nampak ya semua? Baik, yang keempat. Okey, ini ialah matlamat ya, matematik tambahan. Kenapa nak belajar matematik tambahan? Okey, kerana nanti selalu tanyakan kenapa sudah ada matematik nak tambahan lagi ya. Okey, ini untuk engineer ke apabila pergi ke universiti, dia ada banyak kegunaannya. Dan sini cikgu bacakan, ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Mempertingkatkan lagi fikrah matematik murid agar mereka berupaya menghayati dan menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan berkesan serta dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ia juga bertujuan memastikan murid mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta berfungsi secara proaktif, terutamanya
dalam kerjaya yang akan menjurus kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang sekarang sangat popular kan, iaitu STEM. Jadi STEM ini nak kena mesti ada matematik tambahan pengetahuan. Ya. Okey, seterusnya. Okey, objektif pentafsirannya iaitu dalam short form kita panggil OP ya. Kalau lain kali cikgu letak OP, kamu tahu lah objektif pentafsirannya, iaitu berdasarkan OM ialah objektif matlamat lah. Nanti cikgu akan objektif maklumat ya. Nanti cikgu akan terangkan lah. Berikut ialah OP yang dikenal pasti untuk mentafsir penguasaan muridnya. Jadi kita berdasarkan ini untuk ajar kamu lah. Dulu kita panggil taksonomi prompt. Sekarang mereka panggil yang baru punya ya, yang kamu batch yang baru ya. Jadi kita panggil OP. Tak pakai TB lagi ya. Iaitu yang pertama dia sudah gabung pengetahuan dan kefahaman. Itu peringkat yang paling rendah lah. Iaitu mesti ada pengetahuan dan kefahaman, mengetahui dan memahami tentang konsep, tarifan, syarat, prinsip betul, rumus dan hukum tertentu dalam bilang algebra, geometri, kalkulus, trigonometri dan statistik. Okay. Secara umum dia, matematik tambahan boleh bagi kepada 5 bahagian itu. Iaitu, cikgu ulang sekali lagi ya, perkara yang penting iaitu algebra, geometri, kalkulus, trigonometri dan statistik. Okay. Peringkat kedua, kemahiran mengaplikasikan. Ini yang banyak tanya dalam soalan peperiksaan ya. Iaitu keupayaan menggunakan konsep, tarifan, syarat, prinsip, betul, rumus dan hukum dalam konteks situasi baru. Iaitu penyelesaian masalah ialah peringkat yang terakhir lah, paling tinggi ya. Soal atau aplikasi baru boleh selesai masalah. Ini biasa keluar dalam kertas tu ya. Cukup bacakan. Berupaya mengenal pasti masalah, merancang dan memilih strategi penyelesaian, melaksanakan strategi itu serta menyemak semula penyelesaian yang telah diboleh masalah boleh dikait dengan situasi kehidupan sebenar dan memerlukan kognitif pada peringkat aplikasi analisis, menilai dan mencipta yang melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Okay, ya. Ini peringkat yang tinggi lah. Kebat question banyak berdasarkan ini. Okay. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Ya. Baik, jadi kamu sudah tahu apa itu matlamat belajar, matematik tambahan, apa itu OP. Sekarang kita pergi seterusnya ya. OM. Apa itu OM? OM itu ialah objektif mata pelajaran. Ya. Jadi di sini secara umum dia ada, tak silap saya lebih kurang 10 lah. Ya. Okay, yang pertama, kenapa kita belajar matematik ya, iaitu memperkembangkan keterampilan dalam bilang algebra, geometri, kalkulus, trigonometri dan statistik. Ya. Objektif mata pelajaran kedua, memperkukuhkan kemahiran proses matematik. Okay? Kalau kamu ada belajar matematik tambahan, dia banyak membantu kamu ya dalam subjek matematik. Objektif mata pelajaran ketiga, memperkembang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta menakur secara logik. Matematik itu ialah logik ya. Yang keempat, membuat inference dan iterapkan yang munasabah berdasarkan situasi dan pelbagai syarat ya. Rasional lah. Menghubungkan pembelajaran
dan idea matematik dengan situasi kehidupan sebenar. Ya. Nombor itu sangat penting dalam kehidupan. Ya, seperti bas atau kereta semua atau rumah, ya, semua perlu ada nombor IP address. Okey, seterusnya. Okey. 6 hingga 10, ya. Cikgu bacakan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menterjemah dan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Objektif mata pelajaran 7 menggunakan heuristik. Heuristik ialah rasional, ya, dan pelbagai strategi penyelesaian masalah yang memerlukan kemahiran berfikiran alas tinggi. Nampak? Itu tujuannya. Dia buat syllabus baru supaya kamu boleh berfikir dalam alas tinggi. Menghujahkan penyelesaian menggunakan bahasa dan penwakilkan matematik yang tepat dan berkesan. Menggunakan teknologi, ya. Teknologi sekarang sangat penting. Contoh macam inilah kita dalam tadian, ya. Dalam membina konsep, menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea matematik dan menyelesaikan masalah. Akhirnya sekali, 10, mengamalkan nilai murni, bersikap positif, ya. Bersikap positif itu sangat penting. Terhadap matematik serta menghargai kepentingan dan keindahannya. Okay? Jadi kita kena sukalah subjek ini, barulah boleh belajar. Kalau tak suka, maka tak cinta. Ya? Baik. Itu ialah 10 objektif mata pelajarannya. Okey, seterusnya. Okey. Jadi secara umum matematik tambahan ini seperti yang dahulu lah, bagi kepada dua kertas, ya. Kertas 1 dan kertas 2. Ini ialah kod dia, ya. 3472/1. Stroke 1 kertas 1 lah. Okey. Jadi dia berdasarkan konstruk 5 ini, ya, iaitu mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi semua soalan dia akan berdasarkan 5 konstruk ini. Dia tak boleh dua lah daripada 5 bilang ini. Ya. Okey, cakupan lebih kurang sama dengan pengcoveran, ya, contents. Okey. Jadi bilang pembelajaran tingkatan 4 dan 5. Ya, okey. Jadi satu kertas itu dia ada termasuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, ya, supaya kamu lebih jelas. Kerana kamu tahun ini tak pernah duduk peperiksaan kan. Sebenarnya dia kertas 1 soalan cikgu sudah siap, tapi tak tahu bila nak bagi kamu periksa saja, ya. Okey. Aras kesukaran komposit. Jadi semua soalan dia akan bagi kepada ini, ya. Jadi jangan selalu tanya cikgu soalan ini senang susah ke apa. Jadi ada senang, ada susah, ada sederhana. Okey. Yang 5 ini ialah senang. Okey, 50% palu adalah senang. 30% adalah sederhana dan pun ada susah, ya, 20%. Jadi semua, ya, soalan dalam matematik tambahan dia akan berdasarkan prinsip ini, ya. Jadi tak perlu tanya dalam dia ada senang, ada susah, ada sederhana. Okey, dan semua ini berdasarkan analitik, ya. Analitik ini ialah berstruktur. Dia bukan macam objektif, ya. Betul atau salah tak ada. Okey, matematik masih ada kan, ada objektif, tapi matematik tambahan tak ada, ya. Semua ialah analitik berstruktur, ya, atau basic. Perlu tulislah. Okey, alatan tambahan mesti ada kalkulator saintifik, ya, dan tidak boleh diprogramkan. Tidak boleh diprogramkan, contohnya dia tak boleh sambung dengan wifi lah, dengan komputer yang lain, tak boleh simpan data dalam kalkulator kamu lah. Biasanya kalau tak ada wifi atau internet, itu ialah kalkulator yang tidak diprogramkan lah. Okey, ya. Okey, seterusnya. Ini sangat penting lah seperti yang cikgu katakan. Okey, kamu bacakan dulu.
Slide ini saya pun ada letak dalam kumpulan kamu kan. Okay. Jadi format pentafsirannya matematik tambahan 3472. Jadi dia ada bagi kepada dua bahagian ya, kertas 1, kertas 2. Jadi jenis instrumen ialah ujian bertulis ya, seperti yang cikgu kata, tak ada objektif ya, tak ada pilihan, semua perlu tulis. Okey. Jadi secara umum dia item dia bagi kepada dua ya. Sekarang cikgu nak terangkan apa perbezaan di antara subjektif respon terhad dan subjektif respon terhad berstruktur. Okey, satu tanpa berstruktur, satu berstruktur. Apa perbezaan dia ya? Nanti cikgu akan beri contoh. Di semua soalan berdasarkan ini ya. Okey. Jadi kertas satu hanya ada bahagian A dan B. Okey, bahagian A 64 markah. Ada 12 soalan. Bahagian B 16 markah. Ada 3 soalan tetapi hanya menjawab 2 soalan. Okey, optional. Jadi sekarang bukan seperti yang dulu ya. Tapi kamu pun tak pernah menduduki kertas dahulu kan. Kamu pun tak faham lah ya. Tapi tak apa, nanti cikgu bandingkan. Jadi kamu lebih kenal lah. Okey. Jadi jumlah soalan yang perlu jawab dalam kertas satu ialah 14 soalan saja. Dan jumlah markah ialah 80. Ya. Okey. Jadi di sini bahagian A biasanya ialah soalan subjektif respon terhad. Bahagian B ialah subjektif respon terhad berstruktur. Jadi mereka pembina soalan akan berdasarkan prinsip inilah. Baik. Bagi kertas 2, dia ada tambah satu bahagian lagi, iaitu bahagian C. Ya. Ini tak banyak ubah lah berbanding dengan dahulu. Hanya bahagian A, dia sekarang ialah 7 soalan, 50 markah. Okay? Lebih tinggi. Atau kalau analisis cikgu ya, kertas 2 sekarang lebih susah berbanding dengan B. Lebih mencabar lah, jangan guna perkataan yang negatif ya. Positif, lebih mencabar ya, kerana sudah norma barunya dari dunia ini sekarang sudah merupakan persaingan sempurna ya, lebih mencabar. Okay. Di bahagian A ini seperti kertas 1, semua perlu jawab wajib ya. Bahagian B ada pilihan 4 soalan, jawab 3 soalan saja, 30 markah. Bahagian C 4 soalan, jawab 2 soalan. Okey. Jadi jumlah soalan yang perlu jawab ialah 12 soalan. 732. Okay. Bukan 642 lagi ya. Okay. Ini jumlah markah 100. Okey. Jadi masih samalah, iaitu biasanya kalau wajibnya dia dalam bentuk respon terhad. Kalau pilihan punya dia dalam respon terhad berstruktur. Okey ya, nanti cikgu akan bagi contoh soalan kamu lebih jelas. Okay, seterusnya. Contoh item subjektif respon terhad. Okay, terhad saja ya, tanpa berstruktur. Biasa keluar dalam bahagian A ya. Okay, kertas 1 dan kertas 2. Okay. Jadi kita tengok apakah contoh dia ya. Okay. Nah, ini contoh dia. Okay. Respon terhad. Okay. Nampak tak cikgu tambah sini, direct. Apa maksud direct? Telus ya, secara langsung. Okay. Kalau dalam bahasa Malaysia secara langsung ya. Soalan dia telus, dia tak ada dalam bentuk secara tidak langsung. Okay. Apakah nama kamu? Dia nak nama kamu saja, dia tak cerita lain ya, tanpa cerita. Itu panggil respon terhad atau macam syarikat terhad ya. Jadi dia hanya tertumpu kalau pada bilang itu saja. Luar daripada bilang itu dia tak akan tanya atau tak akan buat ya. Okey. Seterusnya
Ini ialah respon terhad bersokto. Apa itu bersokto? Jadi tadi kamu nampak ya, kalau terhad itu tanpa gambar aja. Biasa bersokto ini ada gambar aja. Ya? Jadi kalau ada gambar aja itu lebih susah sikit lah. Atau dia secara tidak langsung. Atau dengan perkataan lain dia berkaitan. Ya? A ada berkaitan B. Kalau A tak tahu buat, nanti tak boleh buat B. Kalau B salah, dia akan mempengaruhi C. Ya? Ini ialah format kertas tu. Ya? Okey, jadi kita pergi tengok soalan kamu lebih jelas. Ya? Sekarang oleh kerana ini ialah rakaman, jadi cikgu tak boleh tanya kamu lah. Cikgu tanya sendiri yang jawab. Ya? Kamu dengar sajalah. Karena saya pun faham juga. Ya? Kalau kamu bangun awal pagi, okey, susah sikit kan. Tapi cikgu lain lah. Cikgu salah biasa. Ya? Kalau nak cikgu tidur lewat itu susah. Tapi bangun awal tak ada masalah. Ya? Baik, di sini nampak tak? Ini ialah respon terhad ke respon terhad tersebut. Yang pertama, nak membezakan, kita tengok soalan. Tanpa gambar aja. Okay? Jadi, kalau tak ada gambar aja, ialah teruskan. Kalau terus ialah respon terhad. Ya, biasa bahagian A. Nampak? A tak ada berkaitan B. B tak ada berkaitan C. Okay, terus. Ini ialah contoh respon terhad yang soalan akan tanya dalam bahagian A. Ya, maka dia kurang sikit lah, kurang daripada 10. Kalau berkaitan bersokto, dia maksimum 10. Ini kurang 10. Mungkin 6 ke 5 ke 8 ke, macam itulah. Okay, ya. Okay, seterusnya. Nampak? Apakah perbezaan soalan yang tadi? Sini soalan ada gambar aja kan? Ada segitiga kan? Penyelesaian segitiga. Kalau soalan ini kita panggil respon terhad bersokto. Ya? Yang biasa akan tanya dalam bahagian B atau bahagian C dalam kertas tu. Soalan ini lebih rumit sikit. Ya? Kalau A tak tahu buat, dia akan mempengaruhi B atau C. Semua ada berkaitan. Dan biasa dia akan sertakan jadual ke, gambar ajar ke, atau cerita. Okay? Jadi perlu berfikir. Okay? Kena analisis. Itulah kita panggil analitik. Ya? Soalan analitik. Jadi cikgu biasalah tanda ini. Ya? Kena ikutlah. Kalau murid baru dia tak ikut. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa? Ya? Ikut. Ya? Kena ikut macam kita ikut SOP. Ya? Tak ikut tak dapat makan. Baik. Okey, jadi ini ialah pembandingan. Ya? Okay. Tapi saya beritahu sajalah kerana kamu pun tak pernah menghadapi kan objektif bergrade. Ini untuk guru saja sebenarnya. Okey. Jadi dulu ialah objektif bergrade untuk kertas 1. Tapi mulai tahun depan atau tahun ini ya, untuk tingkatan 4 yang akan naik ke tingkatan 5, tak ada objektif bergrade lagi lah. Kamu pun tak tahu apa itu objektif bergrade kan? Itu semua format macam kertas tu. Bersokto. Respon terhad. Ya, semua perlu berdasarkan analitik. Okey. Maksud analitik itu ialah kerja atau proses lebih penting daripada jawapan. Kalau dulu objektif bergrade ya. Jawapan betul, langkah salah pun tengok jawapan saja. Okey, salah satu markah. Tapi sekarang tak ada. Kalau kerja salah, jawapan betul, kosong markah. Itu beza dia ya. Lebih susah lah, lebih mencabar. Jangan guna susah lah, mencabar ya. Okey. Jadi di sini ialah kertas 2. Perbandingan kertas 2. Kertas 2 tak banyak beza lah. Saya biasa dengan kertas 2 ya. Okey. Jadi dia masih sama. Bahagian A respon terhad ya. Hanya beza di sini dulu 6 soalan bahagian A. 40 markah. Sekarang kamu punya ialah 7 soalan 50 markah. Okey. Oleh kerana bahagian A dia tambah 1,
di bahagian B dia kurang 1. Nampak? Beza ialah sini. Tetapi kenapa cikgu kata lebih mencabar? Kerana kamu kena jawab dengan wajib, ya. Tak ada pilihan lagi lebih daripada 1 berbanding dengan dahulu. Itu yang merupakan penjabaran dia. Okey, untuk syllabus yang baru. Okey, bahagian B pula. Dulu 5 soalan pilih 4, sekarang 4 soalan pilih 3. Nampak? Maka kurang 10 lah. Tinggal 30. Kerana 10 itu pergi mana? Pergi ke bahagian A lah. Okey, bahagian C masih tetap, iaitu 4 soalan pilih 2. Tetapi beza dia bahagian C di sini ialah kerana cikgu baru misolat, ya. Sekarang bahagian C bukan tetap untuk soalan questionnaire, ya. Sekarang mereka bahagian C ni boleh datang daripada mana-mana topik, ya. Daripada 18 topik mulai tingkatan 4 hingga akhir tingkatan 5. Dia boleh pilih mana-mana. Tak seperti dulu hanya soalan 2 topik terakhir tingkatan 4 dan 2 topik terakhir tingkatan 5. Iaitu penyelesaian segitiga, nombor indeks, okey, pergerakan dalam garis lurus, velocity, dan akhirnya linear program. Sekarang tak. Dia boleh keluar dari mana-mana. Okey, jadi lebih mencabarlah. Yang penting dia mesti cover 18 topik ni, ya. ABC. Jadi B pun boleh keluar di linear programming, ya. Dia tak semesti dia keluar di bahagian C. Itu beza dia. Baik. Telah hampir habis, ya. Okay, cikgu pun tak mau cakap panjang lebar lah, nanti kamu pun boring, ya. Jadi cikgu ini merupakan lesson terakhir, ya, untuk 17. Jadi tak ada latihan untuk kamu, supaya kamu lebih jelas, ya, secara keseluruhan format baru, ya, dalam matematik tambahan. Ini merupakan satu seminar macam kamu menjemput pencemar lama daripada luar, ya, untuk memberi kalimat atau ceramah kepada kamu. Tapi sekarang tak perlulah, dalam talian tengok YouTube selama boleh, ya. Jimat masa, kamu boleh tengok bila-bila masa. Okey. Bagi yang nak tengok esok atau tengok minggu depan pun boleh. Kalau live ni tak boleh, ya. Okey, sekarang pergi ke slot yang terakhir, ya, iaitu Q&A, question and answer, ya. Okey, ini ialah question yang biasa kamu akan tanyalah. Saya ambil beberapa soalan yang penting, ya, untuk kamu tahulah. Kalau saya nak cakap semua, ya, takut nanti 2 jam pun tak habis, ya. Saya tahu fokusan kamu adalah terhad, ya. Macam bahagian A, respon terhad, ya. Okey, jadi soalan yang penting cikgu ambil, apakah instrumen dibina dalam duit bahasa? Adakah? Okey, jawapan dia ya, masih dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, ya. Kerana ada sekolah dia menggunakan bahasa Inggeris yang ajar, ya. Jadi dia mesti buat dalam bahasa Inggeris, ya. Macam Methodist Boys School itu mereka guna bahasa Inggeris, kan. Jadi dia perlu ada dua bahasa, ya. Okey, soalan 8. Adakah jalur menjawab dalam buku soalan atau buku jawapan? Ini merupakan satu penambah baiklah. Jadi sekarang semua kamu jawab dalam buku soalannya, tak ada buku jawapan lagi. Maksud dia, soalan itu nanti jawapan pun tulis dalam buku soalan itu. Lepas tu hantar sekali. Okey? Jadi kamu tak lepas soalan. Selepas jawab, kamu pun tak tahu. Kerana kenapa mereka buat macam ini, lebih kemas. Lepas tu, kamu pun tak boleh bincang. Lepas jawab, terus hantar. Kalau tak selalu, apa soalan akan bincang. Ya, saya salah ini, salah itu. Nanti akan mempengaruhi, ya, emosi kamu. Baik. Seterusnya, adakah topik yang telah diuji di dalam kertas 1 akan diuji semula di dalam kertas 2? Okey, itu bukan formatnya, jawapan dia. Perkara yang diutamakan ialah cukup dan cakup. Apa itu cukup? Cukup kamu tahu kan bahasa Malaysia. Cakup itu ialah bahasa Indonesia.
Cakup ini sebenarnya tak banyak beza dengan cukup lah. Hanya cakup ini bahasa Indonesia yang katakan cakup ini ialah dia mesti mengcover ya, melindungi semua topik dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. 18 topik itu. Jadi kalau kertas 1, soalan kedua, kertas 2 mungkin boleh kedua tetapi soalan yang lain. Atau mungkin kertas 1 tak ada topik ini, kertas 2 kena tanya yang topik tak ada ajar dalam kertas 1 ya. Jadi mereka buat soalan sekarang bahagian A kertas 1 dan bahagian A kertas 2. Cikgu yang membuat soalan mesti orang yang sama atau mereka perlu bincang supaya soalan dia tidak cakup ya. Maksud dia semua 18 topik ini hanya 16 topik, ada 2 topik yang tertinggal. Itu bukan tidak cakup lah. Cakup itu dia mesti cover ya atau melindungi semua topik 18 itu ya. Tak boleh tertinggal. Jadi jangan tanya soalan lagi, soalan senang ke susahnya. Ada senang 50%, ada susah 20%. Ada tak senang dan tak susah sederhana 30% ya. Okay. Nanti kamu buat soalan akan lebih faham lah. Okay. Jadi apa maksud cakup dan cukup ya? Meliputi sebanyak mungkin tajuk atau standard kandungan dan konstruk yang telah ditetapkannya. Seperti yang tadi cikgu Sulap terangkan. Okay. Jadi dia kalau boleh dia mesti meliputi lah semua ya standard kandungan dalam di SKP ya. Soalan dia mesti berdasarkan di SKP. Apa itu di SKP kan? Document Standard Kurikulum Pendidikan ya. Okey. Seterusnya, ini walaupun kabo ya, tetapi cikgu nak beritahu kamu ialah ini ialah dalam dua-dua kertas tu formula yang akan bagi ya. Dia tak akan bagi kepada kategori lagi seperti dahulu ada statistik, ada trigonometri tak. Dia semua akan gabungkan dan hanya bagi 24. Kenapa mereka buat macam tu? Kerana mereka nak kamu menciptakannya atau tahu sendiri bagaimana formula yang tak bagi itu. Contohnya tak senalai di sini, contoh dia pemfaktoran, jadi kamu kena menciptakan sendiri. Oleh itu mereka tak analisis keluarnya mengikut kategori. Kamu tengok sendiri, faham sendiri. Biasa kalau selalu buat latihan tak ada masalah lah ya. Walaupun tak ada formula ini dibagi pun boleh jawab ya. Jadi dia sudah compile 24 saja. Okay. Dia akan attack ya, sekaligus dengan kertas soalan. Okay. Itu saja ceramah yang cikgu bagi untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.